warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sihat semua? Alhamdulillah. Boleh kita teruskan? Biasa kita straight to the point lah. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya, iaitu nama saya Muhammad Syafi'i bin Muhammad Ahyad. Angkat adik lah dengan Abang Ji ni, dengan Abang Ji ni. Sekarang bertugas di Kolej Komuniti Jelebu, berasal daripada Perak. Sekarang menetap di Muar, Bulang, Muar ke Jelebu 2 jam insyaAllah. Macam mana kerja-kerjaan ni. Baik, hari ini insyaAllah akan bersama dengan saya tentang bab solat. Saya rasa tuan-tuan boleh yakin dan percaya saya beraliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Tidak ada meletakkan batu Karbala di atas tempat sujud. Dan insyaAllah kita akan berkongsi bersama-sama. Bukan saya nak menunjukkan saya ni pandai, tapi kita berkongsi. Kalau ada saya silap, tolong betulkan. Kemudian saya suka membawa kepada tuan-tuan ni supaya kita rasa kita nak update solat kita. Handset kita selalu update, betul? Kita pakai handset? Dia pakai? Dulu pakai apa je? Nokia. Update sikit? BlackBerry. Update lagi? iPhone. Sekarang? Huawei. Tapi solat tak pernah diupdate. Bila lah belajar solat? Yang ada pergi masjid, alhamdulillah lah kan. Last kali belajar masa Darjah 6. Darjah 6. Masya Allah. Lama sangat tu. Tak apalah, hari ni kita belajar supaya kita nak mana satu yang wajib, mana satu yang rukun, mana satu yang kauli, mana satu yang fa'li, mana satu yang qalbi, mana satu yang sunat hay'ah, mana satu sunat ab'ad. Boleh? Okay, baik. Hari ini kita akan baik, kita terus pergi pada solat. Solat biasa iaitu bermaksud doa ataupun doa dengan suatu kebaikan dengan segi syarak, iaitu perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir serta niat diakhiri dengan salam dan syarat-syarat tertentu. Maknanya di sini kita bukan orang Syiah. Orang Syiah niatnya sahaja sembahyang, perbuatannya tidak dibuat. Ada juga Syiah yang sembahyang, niat dah sembahyang, tapi ada juga Syiah yang sembahyang pakai niat. Macam mana harapan kalau niat sembahyang pakai niat? Cerah masa depan. Dah sembahyang belum? Dah. Bila? Niat tadi. Buatnya tidak. Jadi dalam solat ada rukun kauli, manakala perbuatan digunakan dipanggil sebagai rukun fa'li, perbuatan, dan juga yang di lintasan hati dipanggil rukun qalbi. Saya rasa semua dah tahu, tapi kita ulang balik. Waktu sembahyang, seluruh umat Islam sembahyangnya ada 5, kecuali umat Islam di Lombok. Tahu nak di Lombok? Solatnya hanya 3 waktu saja. Wallahualam. Macam mana nak kata kan? 5 waktu sehari semalam: Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Hari Jumaat tukar kepada Zuhur, kepada solat Jumaat. Ini bagaimana Rasulullah sebut, Jibril pernah mengingami beliau sebanyak 2 kali. Dan beliau sembahyang Zuhur bersamaku ketika tergelincir matahari, dan Asar ketika bayang-bayang suatu benda telah sama panjangnya dengan suatu itu, dan Maghrib ketika terbenam matahari, dan Isyak ketika terbenam syafaq, iaitu cahaya merah, dan Subuh ketika terbit fajar. Fajar ada 2, fajar kazib dan fajar
sodik. Fajar sodik yang masuk subuh. Jadi kemudian Jibril bersemayam bersama saya pada Zuhur ketika bayang suatu panjang, dan Asar ketika bayang suatu berkedudukan 2 kali panjang, dan Maghrib ketika orang buka puasa, dan Isyak ketika 1/3 malam, dan Subuh ketika morning saya pagi. Kemudian Jibril berkata, inilah waktu sembahyang Nabi-Nabi sebelum engkau. Okey, saya sentuh. Baik, ini masuk waktu baru sah kalau kita nak sembahyang. Yang pertamanya, solat Zuhur bermula dengan tergelincir matahari, iaitu matahari tegak di atas kepala. Apabila tegak di atas barat, tergelincir sedikit, maka ada sedikit bayang ketika pacak dan matahari mula condong ke arah barat. Waktu Zuhur berakhir bila bayang suatu benda menjadi semua panjang dengannya. Kalau macam contohnya ini matahari, dia naik, kita ada kat sini. Bila tergelincir sedikit, bayang-bayang menjadi panjang pendek? Panjang. Pendek. Dia semakin panjang. Jadi bila ada je matahari itu, maka sudah masuk waktu Zuhur. Tanda asar, Bila matahari turun, sama panjang. bayang-bayang menjadi sama panjang dan lebih sedikit, maka dah masuk waktu asar. Senang. Dan waktu Maghrib bermula pada terbenam matahari berterusan sehingga hilang cahaya syafaq. Ada ulama mengatakan apabila masuk saja Maghrib, selesai saja Maghrib, sudah boleh sembahyang Isyak. Tapi kita berpegang kepada sehingga gelap matahari itu, habis cahaya dia, barulah masuk waktu Isyak. Kemudian subuh bermula daripada fajar sadiq. Siapa biasa kerja kadang pukul 4 terjumpa fajar kazib? Ada? Fajar kazib ni maksudnya dia cerah sekejap, dia menipu, kemudian dia gelap balik, kemudian dia cerah kembali. Itulah fajar sadiq, fajar yang betul. Dan sehingga cahaya putih yang menjelang mengikut garis lintang ufuk. Okey, teruskan. Waktu-waktu yang ditegah melakukan solat, saya rasa semua dah faham. Satu, selepas sembahyang subuh hingga terbit matahari, semasa naik matahari, waktu tengah matahari rambang, selepas sembahyang asar, waktu matahari kuning sehingga terbenam. Okey, satu yang kita sentuh. Baik, syarat-syarat solat. Syarat-syarat solat, kita pergi pada syarat wajib solat. Dia ada 2 satu dipanggil, yang ada laser ni. Ada. Macam mana? Ni. Tu. Okey. Satu syarat taklif dan satu lagi syarat wajib. Okey. Syarat wajib solat. Yang pertama, mestilah orang itu beragama Islam. Okey, semua Islam. Alhamdulillah. Kedua, balik. Apa tanda balik? Apa tanda balik? Keluar air mani. Yang perempuan? Sorry. Keluar darah haid. Kemudian berakal. Maknanya dia tidak gila. Apa beza gila dengan gila-gila? Boleh kata? Okey, satu. Apa beza orang yang membunuh, dia gila dan dia gila? Saya share sikit lah. Bila dia gila, dia bunuh orang, dia duduk situ. Tu gila. Orang yang gila-gila, dia bunuh orang, dia lari. Itu namanya gila-gila. Maknanya memang perangai gila-gila. Memang gila betul. Tapi yang tak wajib sembahyang adalah orang yang gila betul. Tak tahu membezakan mana yang baik, mana yang buruk. Alhamdulillah, isteri saya doktor gila. Mengumpat suami dia yang gila. Banyaklah kisah-kisah dia. Kesian juga. Ada seorang sakit tu tanya, Ji, nak balik mana? Nak balik tanah wakaf. Kenapa nak balik tanah wakaf? Senang, tak ada susahkan orang.
Ini apa je? Ini kelapa. Gila tu. Kelapa dan kepala tak tahu nak bezakan. Macam mana rezeki dia. Tapi dia itu ahli syurga. Dia bokil di halayak ramai. Kita nak kisah apa? Dia adalah ahli syurga. Tak boleh bezakan mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian suci daripada haid dan nifas. Lepas haid dia dah mandi, barulah dia boleh sembahyang. Tak, Ustaz, saya ni haid tapi saya nak sembahyang juga, boleh? Tak boleh. Diharamkan sembahyang. So duduk rehat. Itu kelebihan perempuan. Kemudian selamat daripada satu anggota diri, sama ada pendengaran atau penglihatan. Sembahyang tidak wajib atau orang dilahirkan buta dan pekak. Ini kecacatan yang dikurniakan oleh Allah SWT. Maka apabila dia pekak dan buta, maka dia tidak diwajibkan sembahyang. Dia bukan ahli taklif. Sini ada? Tak ada ya? Pernah jumpa? Dia kena dua bukan satu saja. Salah satu. Tapi biasanya kalau dia pekak, dia mesti bisu. Jarang-jarang, kadang-kadang, bila macam kan, dia bisu, dia pekak. Tapi biasanya dia, kalau dia pekak, dia bisu. Adik ipar saya. Mula-mula dia okey, macam ni lah. Tapi apabila satu hari nenek dia jaga demam panas, neneknya tak bawa ke klinik, dia tuam saja dengan kain. Akhirnya malam tu tarik sawan. Tarik sawan, terus tarik telinga, terus tarik. Tak ada cakap. Sampai ke besar. Alhamdulillah, dah kahwin pun. Macam mana orang bisu dan orang pekak nak kahwin? Dah tengok? Macam mana sebut? Aku terima nikah. Macam tu je, syarat dia. Pak Imam kata, aku nikahkan kau dengan Noliana hari ni, isteri saya terjemahkan. Apa ibu? Itulah contohlah. Lepas tu dia baca. Dia suruh baca. Baca hati. Dia syaratkan, aku terima nikah. Betul? Isteri saya kata, Tok Gadi kata betul? Isteri saya kata betul. Selesai. Anak dua lah. Masya-Allah. Senang. Kalau orang yang boleh bercakap 5 kali pun tak apa. Tak sah, tak ada. Macam Kemudian sampai surat Islam yang ini tidak ada lagi dah. Saya rasa setakat ini semua pelosok dunia sampai dah Islamnya. Maknanya kalau katalah kenapa kamu Islam? Islam tak pernah sampai tempat saya. Ini tak logik. Sebab sekarang ni di mana-mana ada jabatan agama Islam, itulah tugas mereka dan kita bantu mereka untuk menyampaikan. Yang saya kesian adalah orang asli di Sabah dan Sarawak. Datang saja jabat agama Islam dan mereka Islam. Datang balik Kristian, dia orang Kristian. Dia bagi duit dan sebagainya. Sedih kan? Dalaman sama dengan mereka. Baik, syarat sah solat. Tadi syarat wajib, semua dah wajib. Balik, dah balik? Dah jawab. Tingkatan 3, alhamdulillah. Apa tanda balik? Keluar air mani. Lagi. Suara sudah pecah. Bulu dah semakin bertumbuh. Tebal, tumbuh. Sebagainya. Okey, yang pertama, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Ustaz Fauzi dah sentuh. Suci pakaian, tubuh badan. Mengetahui tentang masuknya waktu sembahyang, sama ada dengan yakin atau jangkaan dengan ijtihad sendiri. Tapi kalau pukul 10 dia kata saya berijtihad Ustaz, Zuhur dah masuk, boleh? Itu ijtihad bodoh nama dia. Biasanya pukul 1.30 dah Zuhur, tapi tak ada orang azan. Maka 1.45 saya berijtihad, Zuhur dah masuk. Itulah maksud ijtihad. Boleh Jangan asal berapa? 4.45. Saya ijtihad pukul 3 dah masuk. Ini syiar. Syiar saja. Mana tak betul ijtihad tu. Ni gila-gila namanya. Menutup aurat. Aurat daripada mana sampai mana? Lelaki? Ustaz. Betul.
Pergi sekolah rendah, aurat lelaki dari mana? Sampai mana? Pusat dan lutut, Ustaz. Maksudnya apa? Dia tutup pusat, tutup lutut, yang lain terbuka. Salah tu ya. Atas pusat sehingga ke bawah. Perempuan, seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Persoalan dia, orang manakah yang sembahyang pakai telekung? Orang mana yang sembahyang tak pakai telekung? Ya tak? Orang Malaysia dan orang Asia saja pakai telekung. Orang luar Asia, pakaian itulah boleh dibawa sebagai sembahyang. Kenapa? Sebab dia tutup aurat dan faham hukum. Sebab tu baju kena besar, bila rukuk tak terangkat kakinya, sujud dan sebagainya. Itu macam mana? Pakaian, boleh tak? Lepas ni inilah pakaian, inilah sembahyang. Tak payah tunggu, kenapa tak sembahyang lagi sayang weh? Telekung tak ada. Sebab dalam surau telekungnya sikit je. Okey. Alamak, masalah. Masalah sini. Okey, kalau make up macam mana? Kena basuh lah. Ambil uduk ke tak ambil uduk? Kalau ambil uduk, insya-Allah make up hilang. Tapi kalau ambil uduk, make up tak hilang, maka uduk tak sah. Sebab make up tu menghalang air sampai ke kulit. Sama juga dengan dai rambut. Dai rambut yang diharamkan sebab masa nak mandi wajib, air tak sampai ke kulit. Maka tidak sah mandi wajib, maka tak salah sembahyang. Boleh Okey. Ada satu student saya tanya, Ustaz, boleh tak saya sembahyang dalam bilik? Saya pakai kain saja. Tak pakai baju. Lelaki. Allahu Akbar. Tak pakai baju, kain saja. Kainnya senting. Boleh? Sudah. Boleh lah. Boleh lah. Tapi makruh. Sebab bila rakaat pertama, bangun rakaat kedua, dia melurut ke stand? Melurut. Dia melurut. Sebab maaf kata lelaki tak ada stand. Ni saya cerita betul terang. Kenapa maklum kita, makcik kita, nenek kita di kampung, sidai baju dulu-dulu berkemban, tak jatuh. Sebab ada stand. Haji baju. Ada stand. Lelaki tak ada stand, maaf tak? Bila rakaat kedua dia melurut, maka dia buat apa? Dia gulung. Rakaat ketiga dia melurut lagi, gulung lagi. Maka dah terangkat auratnya, berangin. Maka tidak sah langsung daripada makruh jadi tak sah lah sembahyang. Makruh maksudnya apa? Tidak dituntut buat. Sunat dituntut buat. Faham Okey. Dan juga menghadap kiblat. Anggota badannya menghadap kiblat yang besar. Yang besar ni. Okey. Baik. Ni kita rukun solat ada 13. Di situ Yang ini termasuk semua sekali fi'li, qalbi dan juga qauli. Pertama, niat. Rukun apa? Qalbi. Jadi kita menyebut usolli farz zuhri arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala, itu apa dia? Lafaz niat. Dia adalah sunat. Jadi kalaulah orang tu tidak sempat, contohnya situ soft kan, dia lepas ambil uduk, Allahu Akbar, sah. Sah? Kenapa sah, Rek? Mana kamu tahu saya niat? Sebab di dalam hati. Tak payahlah. Sebab saya tengok ada setengah-setengah
bukan kepada setengah orang ni, dia terlalu pegang kepada lafaz niat. Ya. Sol. Tak boleh, tak pernah ada artis ni. Okay, saya tak boleh fokus. Malaikat maut kat depan. Malaikat maut. Setengah orang dua-dua berdiri ni. Usolli pada zuhri arba rakaat. Tadi. Usolli pada zuhri arba. Kesian. Sebab tak tahu hukum. Yang penting kalau dia tak boleh nak fokus, cukup sekadar niat dalam hati, aku nak sembahyang zuhur 4 rakaat kepada Allah Taala, cukup. Sebab itu tu Allahu Akbar. Niat terus dalam hati, settle. Lafaz tadi adalah sunat. Tapi sunat patut dibuat kalau boleh. Boleh Yang kedua, berdiri bagi yang berkuasa. Saya nak tanya sini, siapa yang boleh jawab? Ustaz Fauzi bagi RM5. Ustaz Fauzi bagi. Seorang dah berumur, dia bawa kerusi nak pergi masjid. Start motor, naik motor sampai masjid, parking motor, parking motor. Bersembang dulu dengan kawan dia. Macam mana? Kata rumah terbakar? Tak. Cerita dulu sambil berdiri, pegang kursi. Bawa kursi pergi ambil uduk sambil berdiri. Sampai dekat tempat saf, azan dan sebagainya, dia terus takbir sambil duduk. Boleh ke tak boleh? Tak. Kenapa tak boleh? Dia kena berdiri Sebab juga. dia mampu berdiri, tapi dia tak tahan lutut dia untuk sujud dan bangun balik. Maka tak, semua dapat RM5 Lepas ni angkat tangan tak jawab. Maka dia kena berdiri dulu. Allahu Akbar, tak boleh berdiri lama, baru duduk. Melainkan orang nak sembahyang duduk terus, dia jalan pun tak boleh, ngesut, itu boleh terus duduk, insyaAllah. Nanti kita akan masuk kepada sembahyang ketika sakit. Okey. Kemudian takbiratul ihram adalah rukun apa? Rukun apa? Ni dah belajar sekolah. Rukun apa? Rukun apa? Fi'li, qalbi, qauli. Qauli. Apa makna qauli? Tengok situ. Bacaan yang perlu disebut dan didengar di telinga sendiri. Maka dia perlu buat macam mana? Allahu Akbar. Boleh? Dan perkataannya wajib adalah dalam bahasa Arab itu Allahu Akbar. Tak boleh Allah Maha Besar, Allah Almighty, tak boleh. Ini sesat wal laghat. Tapi yang mana macam marah pula. Yang mana rukun kaulinya? Adakah di sini atau di sini? Ya. Mana? Lafaznya sahaja adalah rukun qauli. Yang ini adalah sunat hai'ah. Faham Dan Nabi buat gini. Allahu Akbar. Boleh? Sah tak kalau begini? Sah tak begini? Allahu Akbar. Ada orang sini? Allahu Akbar. Kiri, berhaluan kiri. Allahu Akbar. Arab macam ni. Ada setengah saya belajar kat Mesir tu. Allahu Akbar. Sah tak? Jadi, kita macam mana? Sah tak? Sah. Fatwa daripada Shah Alam. Maka hukumnya sah. Tapi yang ditutup sunat buat macam mana? Gini. Tangan kanan di atas pusat. Tapi kalau pokoknya besar, gini. Ada setengah tu yang budak
yang apa ni praktikal solat sekolah tak payah sebut lah. Dia badan dia besar. Allahu Akbar. Itu.